Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa penganjur program kuliah kita pada malam ini, hadirin dan hadirat para pencinta ilmu, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung dan meneruskan majlis pengajian bulanan kita membahaskan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Jadi alhamdulillah saya membaca komen bahawasanya suara dan gambar jelas, hadirin dan hadirat. Maka saya akan teruskan kepada majlis kita pada malam ini. Kita nak sambung lagi perbahasan berkenaan dengan fitnah-fitnah serta tipu daya iblis, hadirin sidang jemaah. Fitnah-fitnah ataupun ancaman terhadap fitnah dan juga tipu daya iblis, laknatullahi alaih. Jadi kata Al-Imamu Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullah, qala al-Qurashiyu wa sami'tu Sa'id bin Sulaimana yuhaddithu 'anil Mubarak عن المبارك ابن فضالة عن الحسن قال كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة فجاء ليقطعها غضبا لله فلقيه الشيطان في صورة إنسان فقال ما تريد؟ قال أريد أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال لأقطعنها. فقال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها ولك دينارا كل يوم إذا أصبحت عند وسادك ataupun عند وسادك dalam sebahagian riwayat wisadatika, hadirin dan hadirat. قال فمن لي بذلك؟ قال أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وساده ثم أصبح بعد فلم يجد شيئا فقام غضبا ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته وقال ما تريد؟ قال أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال كذبت ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله. قال تدري من أنا؟ أنا الشيطان. جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل
fa khada'tuka bid-dinaraini fatarabtaha falamma ji'ta ghadaban lid-dinarain sullittu 'alaika. Riwayat ni agak panjang sedikit hadirin sidang Jumaah, dan kisah ini sebenarnya adalah kisah yang dinukilkan daripada, kita tengok pada terjemahan. Qala Al-Qurashi. Al-Qurashi berkata, dan kita ingat, kita pernah sebut sebelum ini bahawasanya Al-Qurashi di sini ialah merujuk kepada Al-Imam Ibnu Abid Dunya. Al-Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullah. Seorang ulama besar yang banyak menulis kitab-kitab yang bermanfaat, hadirin sidang Jumaah. Jadi beliau berkata, Sami'tu Sa'id bin Sulaiman. Aku pernah mendengar daripada Sa'id bin Sulaiman yuhaddithu 'anil Mubarak ibn Fadalah, yang mana beliau menceritakan daripada Al-Mubarak bin Fadalah daripada Al-Hasan, daripada Al-Hasan. Dan Al-Hasan di sini merujuk kepada Al-Imamul Hasanul Basri, merujuk kepada Al-Imam Al-Hasanul Basri yang wafat pada tahun 110 Hijrah. Apa kata Al-Hasanul Basri? Kanat syajaratun tu'badu min dunillah. Satu masa dulu ada sebuah pokok ni yang disembah selain daripada Allah. Maknanya pokok ni dijadikan sembahan, sebagai sembahan selain daripada Allah. Maknanya pokok ni diibaratkan sebagai suatu, orang kata, simbol kesyirikan pada waktu itu. Orang pergi sembah pokok tersebut. Orang pergi beribadat kepada pokok tersebut. Sedangkan ibadat sepatutnya hanya kepada Allah. Tapi pokok itu tu'bad min dunillah. Diabdikan diri kepada pokok tersebut. Maknanya selain daripada Allah. Faja'a ilaiha rajul. Maka datanglah satu orang lelaki. Qala, lelaki itu berkata, la'uqatti'anna hadhihi syajarah. Aku akan cantas ataupun aku akan, orang kata, tebas pokok ni, dia kata. Uqatti'anna ni maknanya aku akan potong dia pokok ni. Aku akan cantas, aku akan tebas, aku akan bagi pecah, hadirin sidang jemaah. Faja'a liyaqta'aha ghadaban lillah. Dan dia datang pada waktu itu dalam keadaan dia marah kerana Allah. Marah kerana Allah. Kita marah ni betul. Memang sebahagian kita dia ada pentarifan yang salah. Contohnya seolah-olah tidak boleh marah langsung. Bukan begitu hakikat dan sifatnya. Sebenarnya marah kalau kena pada tempatnya, ini dibenarkan. Hadirin sidang jemaah. Memang betul yang mana Nabi SAW apabila ada satu orang lelaki datang kepada Nabi, lalu lelaki itu kata, Awsini, berilah wasiat kepada aku, wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, La taghdab, jangan kamu marah. Kemudian lelaki itu, faraddada miraran, dia pun berulang kali minta wasiat, maka jawapan Nabi tetap sama, La taghdab, jangan kamu marah. Tetapi sebenarnya ada keadaan tertentu yang kita ni sebagai orang Islam perlu marah. Contohnya kita marah kalau orang menghina Nabi kita. Ada sini. Takkan kita tak ada rasa marah kalau orang hina dan kutuk Nabi kita satu. Atau kalau orang menghina agama kita. Atau kalau orang menghina Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan kita macam santai, relax brother, tak ada apa. Tak. Takkan kita tak ada rasa terkesan, hadirin sidang jemaah. Takkan kita tak ada rasa marah. Jadi sebab itu sebenarnya kita memang akan ada rasa marah. Jadi sebenarnya marah dalam bab-bab agama ni sebenarnya dituntut. Maknanya dia marah kalau agama dia dipijak. Dia marah kalau agama dia ni, orang kata orang kutuk nabinya, orang kata macam-macam yang menghina, hadirin sidang jemaah. Jadi sebenarnya ada keperluan untuk dia marah. Jadi sama juga dengan lelaki ni. Dia marah kerana Allah. Tengok, dia marah kerana Allah. Bukan kerana ada kepentingan tertentu, tak.
Ada orang dia marah dengan isu-isu tertentu yang berlaku, tapi kerana ada political mileage, kerana ada kelangsungan politik sebagai contohnya. Ada orang dia marah kerana dia ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau hilang kepentingan tu, boleh jadi dia tak marah pun, dia tak peduli pun. Tapi kawan ni tadi, lelaki ni, dia apabila dia melihat pokok tu disembah selain daripada Allah, maka dia timbul rasa marah. Dia kata, la uqatti'anna hadhihi syajarah. Aku akan tebang pokok ni. Lalu kata Al-Hasan Al-Basri, falakiyahu syaitan fi surati insan. Datanglah satu orang lelaki, saya minta maaf, datanglah syaitan kepada lelaki tersebut, dan syaitan datang dalam rupa paras seorang manusia. Syaitan datang kepada dia, lelaki yang nak tebang pokok tu, dalam rupa paras seorang manusia. Faqal, lalu lelaki tu pun berkatalah kepada, saya minta maaf, syaitan berkata kepada lelaki tersebut, ma turid, apa yang kau nak sebenarnya? Apa yang kau nak lakukan? Maka apa jawapan lelaki tersebut, hadirin dan hadirat? Uridu aqta'u hadhihi syajarah allati tu'bad min dunillah. Aku nak tebang pokok ni, yang mana pokok ni disembah selain daripada Allah. Qala, lalu syaitan yang menyamar sebagai seorang lelaki itu berkata, idza anta lam ta'budha, kalau kau tak sembah pokok ni, fama yadurruka man abadaha. Apa yang memudaratkan kamu, orang yang menyembah mereka? Bukannya mereka kacau kamu pun. Kalau kau tak sembah pokok ni, kenapa kamu macam dia kata, fama yadurruka man abadaha, apa yang menyebabkan mereka yang sembah tu memudaratkan kamu? Qala, lalu lelaki itu dia balas balik, la uqatti'annaha, aku akan tebang juga. Dia kata begitu. Faqala lahu syaitan, maka syaitan pun kata kepada dia, hal laka fima huwa khairul lak, nakkah kamu terhadap suatu yang lebih baik untuk diri kamu? Kemudian kata syaitan, janganlah kamu tebang pokok tu, walaka dinaran, dan setiap hari kalau kamu tak tebang, kalau kamu biar je pokok tu, kamu akan dapat 2 dinar. Kulla yaum, setiap hari, iza asbahta, apabila kamu bangun je daripada tidur pada waktu pagi, inda wisadatika, di tepi bantal kamu. Maknanya kalau kau tak tebang, aku bagi tahu kamu, tiap-tiap pagi, tiap-tiap sekali waktu kamu bangun tidur, kamu akan dapati ada 2 dinar di tepi bantal kamu. Qala, lalu lelaki itu kata, faman li bidzalik, siapa yang nak bagi? Lalu kata syaitan, ana laka, jadi aku akan bagi. Faraja'a, lalu lelaki itu pun dia tak jadi tebang pokok tersebut, dan dia pun pulang ke rumahnya. Fa asbaha, dan apabila dia bangun pada keesokan harinya, pada waktu pagi, fawajada dinarain inda wisadih, dalam sebahagian riwayat wisadati, maka dia mendapati adanya 2 dinar di bawah bantal dia, ataupun di sisi bantal dia. Summa asbaha ba'd, mana kemudian, kalau ikutkan kepada kisah ni yang masyhur, beberapa hari dia dapat duit tu lah, 2 dinar. Tapi satu pagi tu dia bangun, dia tengok tak ada pun duit. Dia kata begitu, tak ada pun duit. Summa asbaha ba'd, setelah daripada itu dia bangun pagi pada keesokannya, falam yaji' syai'a, dia tak jumpa pun duit. Lalu faqama ghadaban, maka dia pun bangunlah dalam keadaan dia marah. Liyaqta'aha, untuk dia pergi tebang pokok tu. Fatamassala lahu syaitanu fi suratih, maka syaitan pun sekali lagi datang kepada dia. Waqala, dan syaitan tu kata kepada dia, ma turid, apa yang kau nak? Qala, lelaki itu menjawab, uridu aqta'u hadhihi syajarah, aku nak potong pokok ni, aku nak tebang pokok ni. Allati tu'badu min dunillah, yang mana dia ni disembah selain daripada Allah. Qala, maka syaitan berkata kepada lelaki tersebut, kazabta, kau tipu, dia kata, kau bohong.
malaka ila zalika min sabil. Kamu bukannya buat dengan tujuan tersebut. Dia kata begitu. Fadhahaba, ataupun kau takkan boleh buat. Kalau kau nak terbang, kau takkan boleh buat. Kau takkan mampu nak lakukan. Fadhahaba liyaqta'aha, maka lelaki itu pun dia nak pergi tebang pokok tu. Fadaraba bihil ard wa khanaqahu hatta kada yaqtuluh. Maka tiba-tiba syaitan dia macam orang kata menghentak bumi, dan sehingga hampir-hampir syaitan berjaya nak membunuh lelaki tersebut. Hadirin sidang jemaah, hampir-hampir syaitan nak bunuh dia. Qala, lalu syaitan kata kepada dia, tadri man ana? Awak tahu tak aku ni siapa? Macam tu. Awak tahu tak? Kamu tahu tak aku ni siapa dia? Lalu dia jawab, syaitan jawab, ana syaitan, aku adalah syaitan. Kemudian syaitan pun katalah, ji'ta awal marrah ghadaban lillah falam yakun li alaika sabil. Kali pertama dulu awak datang nak tebang pokok ni, memang betul waktu itu awak marah kerana Allah. Waktu itu memang betul awak marah kerana Allah. Jadi apabila kamu ni marah kerana Allah, aku tak ada cara untuk menguasai kamu. Tak boleh aku nak kuasai kamu. Tetapi fakhada'tuka bid-dinarain fataraktaha. Lalu aku tipu daya kamu dengan 2 dinar saja. Dengan 2 dinar saja. Lalu kau pun tinggalkan pokok tu. Kau tak jadi tebang pokok tu. Falamma ji'ta ghadaban lid-dinarain. Tapi kali ni, apabila kamu datang, kamu marah disebabkan tak dapat 2 dinar tu. Bukan dah jadi marah kerana Allah lagi dah. Dia marah kerana dia tak dapat duit. Hadirin sidang jemaah, ni yang kita kata tadi. Marah sebab marah sebab dia dah tak dapat dah habuan. Jadi dia marah. Kadang-kadang memang ada sebahagian orang kita, dia pejuang itu, pertahan ini. Semua sebab bila ada kepentingan. Jadi bila sudah tidak ada kepentingan, maka dia pun sudah tidak mahu lagi dah. Hadirin sidang jemaah. Maka kata syaitan, falamma ji'ta ghadaban lid-dinarain sullittu alaik. Maka aku ni boleh menguasai kamu. Aku diberikan penguasaan ke atas diri kamu. Sebab kamu dah lari pada niat. Hadirin sidang jemaah. Jadi tuan-tuan nampak tak? Dikalahkan oleh syaitan hanya dengan 2 dinar sahaja. Hanya dengan 2 dinar sahaja. Jadi sebab itulah ini antara yang dikisah yang disebutkan, hadirin sidang jemaah. Dan disebutkan di sini berkenaan dengan nama-nama perawi yang ada dalam riwayat ni. Yang pertama ialah Al-Qurashi. Al-Qurashi ni kita dah sebut tadi, Ibnu Abi Dunya. Yang kedua, tok guru dia bernama Sa'id bin Sulaiman. Sa'id bin Sulaiman. Yang ketiga, Al-Mubarak bin Fadalah. Yang saya sebutkan tadi, Al-Mubarak bin Fadalah. Dan Al-Mubarak ni ialah anak murid kepada Al-Hasan Al-Basri. Dan yang keempat ialah Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Ini yang kita katakan tadi. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama yang wafat pada tahun 110 Hijrah. Yang wafat pada tahun 110 Hijrah. Hadirin sidang Jumaah. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Makaidus Syaitan. Itu tipu daya syaitan. Kemudian kita nak beralih pula kepada noktah yang ke-86, hadirin dan hadirat. Noktah yang ke-86. Sama juga disebutkan di sini oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Qurashiyyu wa haddathana Bishru ibnul Walid al-Kindi. Qala haddathana Muhammad ibn Talha an Zubayd an Mujahid qala li iblis 5 min waladihi qad ja'ala kulla wahidin minhum ala shay'in min amrih thumma sammahum fadhakara Thabar wal A'war wa Miswat wa Dasim wa Zalanbur. Hadirin sidang jemaah, kita kena cek nanti terjemah dia punya baris tu. Fa amma Sabar, ini adalah terjemahan dia, hadirin sidang jemaah.
Berkata Al-Qurashi, Al-Qurashi ni ialah siapa tadi? Ibnu Abi Dunya. Al-Imamul Hafiz Ibnu Abi Dunya. Dan beliau berkata, Bishr bin Al-Walid Al-Kindi menyampaikan kepada kami. Beliau berkata, Muhammad bin Talhah menyampaikan kepada kami. Daripada Zubaid, daripada Mujahid, beliau berkata, Iblis mempunyai 5 orang daripada anaknya. Qad ja'ala kulla wahidin minhum ala syai'in min amrih. Yang mana Iblis menjadikan setiap seorang anak tu, dia telah mengarahkan dengan arahan daripada dia sendiri. Summa sammahum. Kemudian Mujahid ni, dia memberi nama kepada anak-anak yang 5 tersebut. Anak-anak Iblis yang 5 tersebut. Yang pertama ialah Sabar, dikatakan di sini. Yang kedua Al-A'war. Yang ketiga ni, saya tak pasti sebutan yang tepat apa dia. Sama ada Miswab, hadirin sidang Jumaah. Dan yang keempat Dasim. Yang kelima pun saya tak pasti apa dia punya lafaz yang lebih tepat. Kerana kitab ni dia tidak ada baris, hadirin dan hadirat. Sama ada Zalanbur dan seumpamanya, wallahu alam. Fa amma Sabar, dikatakan di sini, ataupun As-Subur, fa huwa sahibul musibat. Maka dia adalah orang yang memiliki ataupun pelaku kepada musibah-musibah. Allazi ya'muru bis-subur wa syaqqil juyub wa latmil khudud wa da'wa al-jahiliyah. Yang mana dia ni akan pergi kepada orang-orang yang diuji, iaitu yang ditimpa musibah. Maka dia akan mengarahkan kepada orang-orang tersebut untuk antaranya syaqqil juyub, iaitu dia koyakkan, orang kata al-juyub, iaitu poket-poket baju, hadirin sidang jemaah. Walatmil khudud, dan tanpa pipi. Wa da'wa al-jahiliyah, dan juga dakwaan jahiliyah. Dakwaan jahiliyah. Jadi di bahagian nota kaki ini disebut, wa hadhil a'mal, perbuatan-perbuatan ini, kulluha min a'malil jahiliyah, semuanya adalah daripada pekerjaan perbuatan golongan jahiliyah, allati nuhiya anhal muslimun, yang dilarang kepada kita ni orang Islam. Dia kata fasubur huwal wail wal halak, adalah kecelakaan dan kebinasaan. Wadzalika, yang demikian itu. Jadi ini nama-nama yang dikatakan salah satu daripada nama anak syaitan ni lah. Wadzalika bi ayyad'u al insanu, yang demikian itu contohnya apabila seseorang manusia berdoa, allazi idza asabathu musibatun, apabila musibah menimpa diri dia, bil waili wal halak, dia mendoakan kecelakaan dan dia mendoakan kebinasaan. Qala Ibnul Asir berkata, huwal halak, yang dimaksudkan dengan as-subur itu tadi adalah kebinasaan atau kecelakaan. Wa fil hadis, dalam ada hadis yang menyebutkan, a'udzu bika min da'watis subur, aku memohon perlindunganmu ya Allah daripada doa kebinasaan dan doa kecelakaan. Contohnya ditimpa dengan musibah seseorang tu, dia pun mendoakan binasalah aku ni, celakalah aku ni dan seumpamanya. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Jadi ini siapa dia punya kerja buat? Inilah anak kepada iblis tu, yang disifatkan sebagai sama ada sabar atau as-subur tu tadi, hadirin sidang jemaah. Kemudian kata penulis kitab, dikatakan di sini, Fafil Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Ani bin Mas'udin, daripada Ibn Mas'ud, wa fi Muslim, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man darabal khudud, bukan dari kalangan kami. Laisa minna ni maknanya bukan dari kalangan kami. Man darabal khudud, mereka yang menampa-nampa pipi, hadirin sayyidan jemaah. Maknanya ketika ada kematian keluarga ke contoh, dia bersedih tampa-tampa pipi, duk meraung, meratap. Orang kata koyak baju, koyak poket-poket baju. Yang ni adalah unsur-unsur meratap. Au syaqqal juyub, ataupun golongan yang mencari ataupun mengoyakkan al-juyub yang kita katakan poket-poket baju tadi. Au da'a bida'wal jahiliyah, atau menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Warawa Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan an Usaid bin Abi Usaid an imra'ah minal mubaya'at atau minal mubayyi'at qalat, wanita tu berkata, dari kalangan wanita yang berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla nu'sihi ataupun alla nu'siyahu fihi alla nukhammisha wajhan wala nad'u wailan wala nashukka jayban wa alla nanthura sya'ran. Hadirin sidang jemaah, yang mana terjemahannya, antara perkara yang kami ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dalam bai'ah mereka lah orang perempuan ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah 5 perkara, hadirin sidang jemaah. Ataupun ada beberapa perkara. Yang pertama, kami tidak menampa-nampa muka. Yang kedua, kami tidak mendoakan ataupun berdoa dengan kecelakaan dan kebinasaan. Yang ketiga, kami tidak mengoyakkan orang kata poket-poket baju. Dan yang keempat, kami tidak akan orang kata melafazkan ataupun melantunkan syair-syair ni ataupun syair-syair ni, hadirin sidang jemaah. Jadi ini adalah antara peranan salah seorang anak kepada iblis yang diceritakan oleh seorang ulama ini yang namanya Al-Imamu Qatadah ataupun Mujahid, hadirin sidang jemaah. Yang lebih tepatnya Mujahid. Kemudian dikatakan di sini, wa ammal a'war, yang kedua, fahuwa sahibu zina, fahuwa sahibu az-zina. Beliau ialah pendamping kepada perbuatan zina. Alladhi ya'muru bih, yang mana dialah yang mengajak kepada penzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Wa yuzayyinuh, dan dialah yang menghiaskan atau memperindahkan perzinaan tersebut. Kemudian dikatakan di sini, yang ketiga, yang saya kata tadi saya tak pasti apa yang dia punya lafaz dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada faedah boleh kongsikan, sama ada miswat ataupun masud. Fahuwa sahibul kadhib alladhi yasma' fayalqa ar-rajul fayukhbiruhu bil khair. Dia adalah pendamping kepada berbohong, kepada perbuatan berdusta atau berbohong. Yang mana yang dia dengar, kemudian dia bertemu dengan seorang lelaki, lalu dia menceritakan kebaikan kepada lelaki tersebut. Maknanya dia adalah orang yang membantu kepada ataupun mengarah kepada pembohongan dan pendustaan. Hadirin sidang jemaah. Fayadhhabur rajul ilal qaum fayaqulu lahum, maka lelaki itu tadi pun pergilah kepada sebuah kaum, lalu dia kata kepada mereka, qad ra'aitu rajulan a'rafa wajhahu wa ma adri ma ismuhu haddatsani bikadza wa kadza. Aku telah melihat seorang lelaki yang aku kenal wajahnya, tapi aku tak tahu apa namanya. Dia telah menceritakan kepada aku sekian dan sekian. Maknanya dialah
syaitanlah yang menyebabkan lelaki ni tadi menyebarkan berita, menyebarkan khabar, menyebarkan maklumat yang salah. Hadirin sidang jemaah. Yang keempat, wa amma dasim, adapun yang keempat yang dikatakan sebagai anak kepada iblis ini, yang namanya dasim itu, wa huwa alladhi yadkhulu ma'ar rajuli ila ahli yurihi al-aiba fihim wa yaghdabuhu ataupun wa yughdibuhu alaihim. Dia adalah syaitan yang masuk bersama dengan seorang lelaki kepada ahli keluarganya dan dia memperlihatkan keaiban ahli keluarga mereka, ahli keluarga lelaki tersebut kepada lelaki tersebut, dan dialah yang menimbulkan perasaan marah, perasaan benci lelaki itu kepada ahli keluarga dia. Nah, jadi ini peranan dasim ini tadi. Dan yang keempat, yang juga saya tidak pasti apa barisnya yang tepat, sama ada zalan bur, hadirin sidang jemaah, fahuwa sahibus suq alladhi yarkuzu ra'aitahu fis suq. Hadirin sidang jemaah, maka dia ni adalah syaitan yang berada di pasar-pasar, yang mana yang dia memasakkan, yang lebih tepat ra'ayatahu fis suq, yang mana dia memasakkan panjinya di pasar-pasar. Maknanya dia inilah yang menempatkan panji dia di pasar-pasar. Sebab itu boleh jadi di situlah orang lalai daripada salat. Di situlah berlakunya penipuan dalam jual beli. Di situlah berlakunya mengumpat, berbohong, mencarut dan seumpamanya. Jadi atas kerja buat dan hasutan daripada salah satu daripada anak iblis inilah yang disebutkan begitu. Kemudian kita nak tengok sedikit berkenaan dengan tarajim. Maknanya tentang biografi perawi-perawi yang terdapat di dalam riwayat ni. Yang pertama sekali kita katakan tadi ialah Al-Qurashi tu. Al-Qurashi, kita kenal Al-Qurashi adalah Al-Imamul Hafiz Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Yang kedua, Bishr bin Al-Walid Al-Kindi Al-Faqih. Bishr bin Al-Walid ni, beliau ialah seorang al-faqih, maknanya seorang yang faqih, yang faham agama. Wasaqahu ad-Daraqutni wa Maslamah wa Ahmad. Dan beliau dinilai sebagai perawi yang fiqh oleh al-Imam ad-Daraqutni, Imam Maslamah dan juga Imam Ahmad. Tetapi dalam masa yang sama, wa dha'afahu Abu Daud. Beliau dinilai dhaif oleh al-Imam Abu Daud. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 238 Hijrah. Hadirin sidang jemaah. Dan biografi beliau ni boleh dilihat dalam dua kitab yang utama disebutkan di sini. Yang pertama kitab Mizanul I'tidal oleh Al-Imam Az-Zahabi, dan yang kedua ialah kitab Lisanul Mizan. Yang pertama tadi Mizanul I'tidal oleh Az-Zahabi, dan yang kedua Lisanul Mizan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian perawi yang berikutnya yang ketiga ialah Muhammad bin Talhah, yang kalau kita baca tadi pada muka surat 248 tu, dia kata haddatsana Muhammad bin Talhah. Muhammad bin Talhah ni ialah Muhammad bin Talhah bin Musarrif Al-Yami. Rawa an Zubaid Al-Yami. Zubaid Al-Yami Al-Kufi kalau saya tak silap. Ini seorang muazzin, seorang Bilal. Wa anhu, dan daripada beliau Bishr bin Al-Walid Al-Kindi meriwayatkan hadis yang kita sebutkan namanya sebelum ini. Dan beliau ni ialah perawi yang saduq, tapi dalam masa yang sama lahu awham. Beliau ada beberapa waham, maknanya kekeliruan dan keraguan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Mizzi, Al-Imamul Hafiz Al-Mizzi dalam kitabnya Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Taqrib. Dan At-Taqrib di sini zahirnya merujuk kepada Taqribut Tahzib. Hadirin sidang jemaah, Taqribu At-Tahzib. Okey, baik. Kemudian kita nak tengok pula yang kita katakan namanya tadi sebagai Zubaid, Zubaid itu tadi. Maka dikatakan di sini yang keempat Zubaid bin Al-Harith
bin Abdul Karim bin Amr bin Ka'ab Al-Yami Abu Abdurrahman Al-Kufi. Ini yang saya sebutkan tadi, Zubaid Al-Yami Al-Kufi. Hadirin sidang jemaah, saya ingat saya pernah menulis di Facebook tentang Zubaid ini, Zubaid Al-Yami Al-Kufi ini. Saya pernah tulis pada beberapa tahun yang lepas tentang beliau ni adalah seorang tukang azan, dan beliau ada satu perbuatan yang wallahu a'lam pada pandangan saya baik. Dia membelanjakan wangnya untuk diberikan sebagai ganjaran kepada anak-anak kecil, supaya anak-anak kecil itu minat nak hadir ke masjid. Dia macam bagi upah. Dia kata kepada budak-budak, kalau kamu semua ni pergi semayang di masjid, semayang berjemaah, nanti aku bagi jus macam minuman tu lah, macam sejenis minuman. Lepas tu budak-budak pun pergilah semata-mata nak dapat habuan, nak dapat hadiah. Jadi akhirnya orang kata kepada dia, kenapa buat macam tu? Dia kata, apalah sangat kalau aku keluarkan duit beberapa dirham ni, asalkan budak-budak ni dapat solat di masjid, solat berjemaah. Jadi itulah inisiatif yang kita tengok sebahagian masjid dan surau di negara kita ini buat, hadirin sidang jemaah. Yang mana ada sebahagian masjid dan surau ni dia bagi sagu hati kepada anak-anak. Kadang-kadang pada hari weekdays sebelum pergi sekolah, siapa yang hadir solat subuh pagi ni kita bagi RM5. Kadang-kadang Sabtu Ahad sebagai contoh, setiap anak-anak yang hadir ke masjid ke surau pada setiap hari Sabtu atau Ahad, masjid akan bagi sagu hati RM10 ke ada, RM5 ada, RM3 pun ada. Jadi inilah antara kisah yang menarik lah daripada Zubaid Al-Yami Al-Kufi ni, hadirin sidang jemaah. Rawa an Mujahid bin Jabar, dan beliau ni meriwayatkan daripada Mujahid bin Jabar, dan beliau ialah siqatun sabat abid. Ini punya status dia, merupakan seorang perawi yang siqah dan sabat. Sabat ni kukuh, dan abid, dan beliau juga merupakan seorang ahli ibadat. Maknanya siqatun sabatun abid. Dan beliau wafat pada tahun 122 Hijrah. Beliau wafat pada tahun 122 Hijrah. Cuma ada pendapat yang mengatakan beliau wafat pada tahun 124 Hijrah. Dan ini disebut di dalam kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal oleh Imam Al-Hafiz Al-Mizzi, dan juga kitab At-Taqrib, iaitu Taqribut Tahzib, hadirin sidang jemaah. Bagaimana yang kita maklum bahawasanya untuk kitab yang menceritakan tentang status perawi ini, yang ni adalah kitab-kitab yang menceritakan tentang rijal, hadirin sidang jemaah. Asasnya adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, sekiranya saya tak silap. Tajuknya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 600 Hijrah. Jadi Al-Kamal fi Asma'ir Rijal maknanya yang lengkap pada nama-nama para perawi hadis ni. Tapi disaring. Saringan ni dalam bahasa Arab disebut sebagai tahzib, hadirin sidang jemaah. Maka datanglah satu orang ulama namanya Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi, anak murid kepada Ibnu Taimiyah juga, hadirin sidang jemaah, dan kepada Al-Imam Al-Zahabi, tok guru kepada Tajuddin Abdul Wahab As-Subki. Jadi ini antara tokoh besar lah, namanya Al-Imam Al-Mizzi, hadirin sidang jemaah. Jadi Al-Mizzi ni dia tulis saringan kepada kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal tu, dia pun letaklah namanya Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kemudian datang selepas daripada Al-Mizzi ni, dalam dekat 100 tahun selepas tu, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia buatlah kitab, tajuknya orang kata Tahzibut Tahzib, hadirin sidang jemaah. Tahzibut Tahzib.
Dan tahzibut tahzib ni adalah saringan kepada maknanya tahzibut tahzibil kamal. Itu dia. Lama kali ikut lah. Itulah. Jadi tahzibut tahzib. Maknanya saringan kepada kitab Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal al-Imamul Mizzi itu. Tapi daripada Tahzibut Tahzib, dia Imam Ibn Hajar Asqalani ni buat satu kitab yang sejilid sahaja. Maknanya ringkas lagi daripada yang tu semua. Maka namanya Taqribut Tahzib. Itu yang kita kata tadi, Taqribut Tahzib. Hadirin sidang jemaah. Jadi kita ada apa tadi? Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Yang kedua, Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Yang ketiga, Tahzibut Tahzib. Yang keempat, Taqribut Tahzib. Di sini. Jadi Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imamul Mizzi, Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi ini dianya yang menceritakan tentang, orang kata kita nak tengok perawi-perawi hadis tu, apa dia punya status dia. Dalam tu lah, dalam kitab-kitab tu lah. Macam-macam kalau penonton kita, para pendengar kita tanya, macam mana kita nak tahu ulama' ni dia saduq, dia siqah, dia sabat, dia lahu awham, dia ini yudallis sebagai contoh. Macam mana kita nak tahu lafaz-lafaz kepada perawi-perawi ni? Jawapannya, tengok kepada kitab-kitab yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Betul, saya dahulu masa di peringkat degree hadirin sidang jemaah di universiti, apabila kami belajar subjek takhrijul hadis. Jadi memang kita ni, pensyarah memang dia cari matan hadis je. Dia letak matan hadis je. Jadi okey, dia kata, tapi dia sebutlah an sekian dan sekian sebagai contoh. Dia tak letakkan rawahu apa. Jadi kita, dia suruh kita dalam kelas tu, pergi cari, okey, apakah status hadis ni. Kena cek sanad dia, Allah, kita kata. Lepas tu akhir sekali, apakah status yang kita nak letakkan pada hadis. Jadi kita buka lah. Al-Kamal, Tahzibul Kamal, Taqribut Tahzib, Tahzibut Tahzib, hadirin sidang jemaah. Jadi ini antara kenangan saya dahulu lah. Mudah-mudahan Allah kembalikan kenangan-kenangan indah lah hidup kita ni belajar takhrij hadis. Hadirin sidang jemaah, Allahumma amin. Jadi berbalik kepada nama perawi yang last kali yang meriwayatkan kisah ni ialah Mujahid. Mujahid ni kita kata tadi tok guru kepada Zubaid Al-Yami tadi. Hadirin sidang jemaah, Mujahid di sini ialah Mujahid bin Jabar Al-Makki. Mujahid bin Jabar Al-Makki. Mujahid bin Jabar ialah seorang ulama tabi'in. Seorang ulama tabi'in yang masyhur. Jadi dia adalah tabi'in, anak murid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sudut takhrij hadis ini ataupun riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Makaidus Syaitan, tipu daya syaitan, an Bishr bin Al-Walid Al-Kindi, daripada Bishr bin Al-Walid Al-Kindi, dengan lafaz yang disebutkan sebentar tadi lah. Wa dzakarahu Suyuti, dan Al-Imam Suyuti juga ada menyebutkan hal ini, tetapi tak apalah sebab Suyuti ini datang kemudian. Hadirin sidang jemaah. Baik, kemudian yang berikutnya kita nak tengok kepada noktah yang ke-87, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Berkata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab kita ini, mudah-mudahan Allah rahmati dia, Allahumma amin. Akhbarana Muhammad bin Abil Qasim. Akhbarana Muhammad bin Abil Qasim. Muhammad bin Abu Al-Qasim telah menyampaikan atau mengkhabarkan kepada kami. Qala, beliau berkata, akhbarana Hamd bin Ahmad. Hamad bin Ahmad menyampaikan kepada kami. Qala akhbarana Ahmad bin Abdullah Al-Hafiz. Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah Al-Hafiz. Qala, beliau berkata, haddathana Ibrahim ibnu Abdullah. Qala, Ibrahim bin Abdullah menyampaikan kepada kami, beliau berkata, haddathana Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq menyampaikan kepada kami, beliau berkata, haddathana Ismailu ibnu Abil Harith. Ismail bin Abil Harith menyampaikan kepada kami, beliau berkata, haddathana Sunaid bin Daud. Qala haddathana Makhlad bin Al-Husain. Qala ma nadaba Allah ta'ala al-ibada ila syai'in illa i'tarada fihi iblisu bi amrain ma yubali bi ayyihima zafar.
imma ghuluwun fih wa imma taqsirun anhu. Sangat betul hadirin sidang jemaah. Jadi kalau diikutkan kata-kata ini adalah daripada Makhlad bin Al-Husain. Makhlad bin Al-Husain. Dan apa kata beliau? Ma nadaballahu ta'ala al-ibad ila syai'. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya ke arah sesuatu perkara. Maknanya tidaklah Allah nadaba. Nadaba ni sebenarnya menggalakkan, menyuruh, mengajak. Hadirin sidang jemaah. Tidaklah Allah mengajak hambanya kepada sesuatu, melainkan akan orang kata i'tarada fihi iblis. Iblis akan bantah, iblis akan kacau. Hadirin sidang jemaah. Dia akan kacau. Bi amrain. Dengan dua perkara. Ma yubali, dan iblis tidak peduli bi ayyihima dhafar. Yang mana satu yang akan berjaya. Yang penting salah satu tu mesti kena jadi. Macam tu. Iaitu yang pertama, imma ghuluwun fih. Sama ada melampau padanya. Wa imma taqsirun anhu. Yang kedua, dia terlalu mengabaikan atau terlalu kurang. Maknanya, iblis ni dia akan rosakkan kita dalam setiap perkara yang Allah suruh kita buat. Di situ maksud dia. Macam contoh, Allah suruh kita salat. Jadi iblis ni boleh jadi, dia seakan kacau kita dan akan rosakkan kita dengan salah satu daripada dua. Sama ada dia terlalu melampau, dia berlebih-lebihan, dia gulu, ataupun dia terlalu kurang. Hadirin dah hadirat. Dua-dua tak baik sebenarnya. Macam dalam beragama lah. Gulu dalam beragama tak bagus. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita ambil mudah, ambil ringan pun tak bagus juga. Di situ kita kena jelas. Bahawasanya agama Islam ni ialah yang pertengahan di antara gulu dan juga kurang itu tadi. Maknanya antara tidak ifrat dan tidak tafriq. Maknanya tidak berlebihan dan tidak kurang. Hadirin dah hadirat. Jadi sebab itu kita kalau kita tengok contoh melampau sebahagian orang dalam bab-bab agama. Tetapi dalam masa yang sama ada orang yang terlalu kurang pula. Kita tak mau. Hadirin sidang jemaah. Kalau dalam bab bersuci, berwuduk, ada orang terlalu gulu, contohnya melampau. Kata yang was-was, contohnya ini takut ni lah, takut tu lah, takut pegang ni ada najis, pegang tu ada najis. Allah. Jadi ni adalah melampau. Hadirin sidang jemaah. Dan agama melarang. Iyakumul ghulu. Jaga-jagalah kamu daripada gulu. Tapi dalam masa yang sama, tak adalah macam ambil mudah sangat. Air kencing dah kena pakaian dah pun. Dia kata tak apalah, Allah Maha Pemaaf. Ini ambil mudah sangat masalah. Kadang-kadang memang dah jelas seluar tu dah kotor dah sangat dah. Tak apalah, yang penting pakai seluar daripada semayang, tak pakai apa. Pula dah, hadirin dah hadirat. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tengok kita jangan jadi macam tu. Kita jangan jadi yang terlalu melampau sangat. Dan jangan jadi yang terlalu ambil ringan, ambil mudah sangat. Kerana itu semua adalah tipu daya iblis. Semuanya itu adalah apabila Allah suruh kita melakukan sesuatu tu, dia akan datang melalui salah satu daripada dua jalan tu. Sama ada jalan tu dia nak menjadikan kita melampau dalam urusan yang Allah suruh, ataupun dia nak mengabaikan dan menjauhkan kita dengan cara kita ambil mudah dan ambil ringan sahaja kepada apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Hadirin sidang jemaah. Dan kata-kata Muhammad Makhlad bin Al-Husain ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya an Ibrahim bin Abdullah, daripada Ibrahim bin Abdullah. Kemudian hadirin sidang jemaah, kita nak masuk kepada noktah yang terakhir sebelum saya tutup untuk majlis kita pada malam ini, iaitu noktah yang ke-88. Noktah yang ke-88 pada muka surat 252. Bagi tuan-tuan yang mengikutilah kita punya teks kitab dalam bahasa Arab ni menerusi PDF yang disediakan oleh penganjur kita di ruangan pos kita ini. Wabil isnad, dan dengan sanad yang sama, qala Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq berkata,
wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami. Qala haddatsana Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah menyampaikan kepada kami. An Abi Qubail, daripada Abu Qubail. Qala sami'tu Hayah ibn Shurahil ataupun Syarahil yaqul sami'tu Abdullah bin Amr yaqul inna iblis muwassaqun fil ardi as-sufla فإذا تحرك كان كل شر في الأرض بين اثنين فصاعدا من تحركه. قال المصنف قلت وفتن الشيطان ومكايده كثيرة وسيأتي في غضون هذا الكتاب منها ما يليق بكل موضع إن شاء الله. ولكثرة فتن الشيطان وتشبشها بالقلوب عزت السلامة فإنما يدعو إلى ما يحث عليه الطبع فهو كمداد لسفينة منحدرة فيا سرعة انهدارها. ولما ركب الهوى في هاروت وماروت لم يستمسك فإذا رأت الملائكة مؤمنا قد مات على الإيمان تعجبت من سلامته. Hadirin sidang jemaah, ta'ajjabat min salamatihi. Jadi kita nak tengok satu persatu apakah maknanya, hadirin dan hadirat. Daripada Hayah bin Syarahil di sini, beliau berkata bahawasanya aku pernah mendengar Abdullah bin Amr. Dan Abdullah bin Amr di sini merujuk kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya iblis dipercayai, orang kata fil ardi sufla, di tanah ataupun di bumi yang paling bawah sekali. Fa'idha taharraka, sekiranya tanah tu bergerak, kana kullu syarr fil ard baina isnain fasa'idan min taharruki, maka keburukan tu bertambah, hadirin sidang jemaah, daripada pergerakan iblis tersebut. Maknanya fa'idha taharraka iblis, maknanya kalau setiap kali iblis bergerak, maka keburukan pun akan bertambah daripada pergerakan iblis tersebut. Maknanya dia berjalan membawa keburukan, hadirin sidang jemaah. Dia bergerak membawa bersamanya keburukan. Lalu penulis kitab kita ini, Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau berkata, hadirin sidang jemaah, qultu, aku katakan, wa fitanu syaitani wa makayiduhu kathirah. Fitnah syaitan serta tipu daya syaitan itu banyak. وسيأتي في غضون هذا الكتاب منها ما يليق بكل موضع إن شاء الله تعالى. Dan akan datang pada, ialah isi kandungan dalam kitab kita ni akan disebutkan nanti sebahagian daripada tipu daya dan fitnah-fitnah iblis tu yang akan diletakkan pada tempat yang sesuai, akan diletakkan pada tempat-tempat yang berkaitan lah, maksudnya insya-Allah taala. Walikasrati fitani syaitan, dan disebabkan banyaknya fitnah-fitnah syaitan, watashabbashaha bil qulub, dan meluasnya fitnah tersebut dalam hati-hati manusia ini, azzatis salamah, maka keselamatan dan kesejahteraan tu menjadi begitu mulia. Maknanya selamat dan sejahtera daripada fitnah dan tipu daya syaitan itu menjadi suatu yang mulia, menjadi satu yang hebat, hadirin sidang jemaah. Fa innama yad'u ila ma yahussu alaihi taba. Kerana sesuatu yang mengajak kepada perkara-perkara yang disukai oleh nafsu, dia umpama sesuatu yang boleh melajukan pergerakan safinah, safinah, iaitu sampan, hadirin sidang jemaah.
Dan sebaik sahaja dimasuki sampan atau perahu tersebut oleh hawa nafsu, fi Harut wa Marut, maka lam yastamsika, maka dia tidak akan melepaskan ataupun dia tidak akan melepaskan perahu tersebut. Maka sebab itulah sekiranya malaikat melihat seorang mukmin yang mati dalam keadaan kekal beriman kepada Allah, ta'ajjabat min salamatih, maka malaikat dia akan berasa begitu takjub dengan keselamatan dan kesejahteraan iman yang ada pada lelaki tersebut. Maknanya bila dia selamat, selamatnya dia itu adalah menjadi begitu perkara yang mulia, hadirin sidang jemaah, kerana luas dan besarnya gangguan, godaan, fitnah dan tipu daya syaitan. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Hadirin sidang jemaah. Jadi ini nak menggambarkan maknanya betapa mulianya kedudukan seseorang yang berjaya menyelamatkan dirinya daripada fitnah syaitan. Sedangkan fitnah tu banyak, tipu daya syaitan tu banyak. Jadi sebab itulah hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan mematikan kita dalam iman. Allahumma amin. Jadi saya nak berhenti di situ dahulu, hadirin sidang jemaah, pada perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah silap, kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Jika ada sebarang kesilapan, maka saya alu-alukan sebarang segala teguran dan pembetulan, hadirin sidang jemaah. Jazakumullahu khairan kepada semua yang sudi hadir bersama mendengar menonton majlis kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.